Halo, salam sejahtera semua, para hakim, Cik Dr. Azam, Munif dengan rakan-rakan sekalian. Saya Cik Wee, mewakili sekolah HKC Merimau. Saya akan membentangkan program saya adalah namanya Program Amalan Baik. Okay? Sebelum memperkenalkan program ini, saya nak menunjukkan minta maaf Saya akan menunjukkan sepucuk surat ni, surat berkeliling istisah. Surat ini mengetahui bahawa semua guru adalah guru disiplin. So sebelum saya menjalankan program ini pada bulan 2017 tahun, saya kemukakan surat ini kepada saya punya cikgu-cikgu, para saya punya guru besar semua, menyatakan bahawa semua guru telah diperuntukkan dengan tanggungjawab untuk memastikan murid-murid mempamerkan disiplin yang tertinggi, dan semua guru hendaklah berfungsi sebagai guru disiplin. Okay? Sebelum lagi ni saya juga menunjukkan surat yang terima pada tahun ni, awal-awal tahun Januari. Surat ini dikemukakan bahawa dengan menggunakan program peringatan pelaksanaan sistem siasat diri murid SSDM, maka menunjukkan dua pucuk surat ini, sekolah kami mengadakan satu program merekodkan amalan baik anak murid sekolah kita. Maka dengan dua pucuk surat ini, biasanya sekolah kami hanya merekod anak murid punya itu kesalahan dalam sistem SSDM ni. Sebab kita berbincang dengan kita punya unit bahawa adakah ini adalah satu suasana yang baik, sebab kita sengaja beritahu anak murid kita, anda jangan buat salah, cikgu akan rekod ke apa ke. Ini macam kita bagi satu pandangan yang negatif. So, adakah kita boleh buat perubahan sikit? Maksudnya kita nak suasana sekolah kita, anak-anak murid ini, dia dalam keadaan yang berfikiran positif. Adakah saya buat yang betul, saya dapat ganjaran? Okey. Dengan ni kita juga mengadakanlah program amalan baik ni. Catat organisasi program amalan baik ni adalah didiri daripada saya punya yang pertama ni penolong kanan saya, guru disiplin, dan saya penolong disiplin, dan juga seorang cikgu Fort VAE. Nanti saya akan menunjukkan bahawa perangai cikgu Fort VAE ni dia memainkan perangai apa dalam program ni. Okey, objektif mengadakan program amalan baik ini adalah untuk melahirkan murid-murid yang beramalan baik, mempunyai pemikiran positif dan berbagai aspek, mengucapkan suasana sekolah untuk memupuk murid mengamalkan kelakuan baik dan bersopan santun. Seterusnya, kelakuan yang baik diteruskan dalam kehidupan hariannya. Dan selain itu, mengelakkan penghukuman. Ya, sekolah kita mengelakkan penghukuman serta menyemai amanah yang baik, sikap kasih sayang antara guru dan murid dalam suasana yang harmoni dan damai. Lepas tu, membantu pihak sekolah dalam memantapkan pengurusan disiplin selaras dengan perkembangan dunia teknologi maklumat dan komunikasi. Mengoptimalkan aplikasi yang sedia ada, yang maksudnya kerajaan yang bagi. Okey, kumpulan sasaran dalam program ini adalah murid-murid HKC Merimau tahun 1 hingga tahun 6. Okey, selama 219 orang. Okey, ini adalah. Lepas tu, selain daripada murid-murid, siapa yang terlibat dalam program ini? Ialah guru besar HKC Merimau, termasuk juga CPK 1, CPK Kurikular, serta guru bimbingan. Dan juga semua warga lah, anak murid dengan cikgu-cikgu. Dan pelaksanaan program ini
tempoh masa kita adalah mula pada tahun ini saja. Tahun ini kita baru melaksanakan program ini. Mulai Januari 2018 sampai sekarang dan setakat ni. Okey, program ini gabungan aplikasi dengan sistem SSDM dan juga fraud BRI sekolah saya. Siap. Okey, peranai sistem SSDM dalam program ini. Okey, guru digalakkan untuk merekod amanah baik murid dalam sistem SSDM sekurang-kurangnya 2 orang murid dalam seminggu. Maksudnya, cara penilaian, guru menilai murid mengikut kategori amalan baik dalam sistem SSDM. Dalam SSDM, jikalau cikgu-cikgu adalah guru disiplin, mereka akan tahulah sebab SSDM ni soal lama sistem ni. Dalamnya selain daripada merekod kesalahan anak murid, dia juga boleh merekod amalan baik. Okey, yang ni kategori amalan baik yang dipaparkan dengan dalam tu sistem SSDM. Maksudnya 8 kategori ni. Cikgu-cikgu saya semua terlibat dalam program ini. Mereka akan memperhatian anak murid-murid sekolah setiap hari. Setiap hari tak kira lah, semasa waktu sekolah aja dia suruh akan perhatian. Perhatian dengan mengikut 8 kategori ini dan masuk amanah baik ini ke dalam sistem ini. Okey, contohnya menzahirkan mana-mana amalan baik. Sepatutnya contohnya dia mengucapkan selamat pagi dengan cikgu, ataupun bersikap jujur, menolong guru-guru. Okey, sukarela membantu guru, menolong guru, menghantarkan buku. Dan satu lagi yang sukarela melaporkan kes kesalahan. Contohnya kawan-kawannya tak bunyi kuku, dia beritahu. Atau dia kena bully, dia beritahu. Berani bercakap. Kita mendorong dia berani bercakap, berkomunikasi dengan cikgu-cikgu. Lagi membantu mengemas, menyusul atau bilik khas. Okey, maksudnya bilik tayangan, perpustakaan atau bilik bimbingan kaunseling, bilik agama. Dia suka rela nak menolong guru. Guru tu bolehlah masuk amalan baik anak murid ni dalam sistem. Okey, lagi kebersihan khas-khas bilik. Maksudnya bilik tayangan, bilik kita punya itu bilik PJ. Dia boleh tolong sukarela. Dia munculkan perasaan sukarela dia sendiri. Okey. Lagi satu, kerja-kerja mengajar, menghiaskan, tolong menghiaskan sekolah, menyertai aktiviti luar di bawah bimbingan dan kaunseling. Ini melibatkan cikgu-cikgu kaunseling. Okey, pelaksanaan program amalan baik. Macam mana melaksanakan? Okey, setiap minggu semua guru akan bekerjasama untuk merekod maklumat murid amalan baik dalam sistem SSDM. Dan kita adalah password kita sudah dikemukakan. So cikgu bila-bila masa je ada anak muridnya menunjukkan amalan baik, mereka boleh memasukkan data mereka dalam sistem SSDM ini. Okey, setiap hujung bulan setiausaha unit disiplin, maksudnya saya, akan mencetak laporan amalan baik dari sistem SSDM dan membuat laporan. Okey, dengan ni, yang ni kita ada senarai nama guru yang melaporkan kes. Yang ni data ni kita boleh dapat daripada dengan dipapar dengan sistem SSDM. Dan anda dapat nampaklah berapa kes yang cikgu-cikgunya masuk. Maksudnya anak murid berdepan dengan mereka menunjukkan amalan baik dan mereka boleh memberi bimbingan atau mendorong anak-anak murid mereka melakukan itu perangai amalan baik. Okey, ini laporan kes amalan baik dalam sistem SSDM. Saya juga, sekolah kita juga mempaparkan dapat melihat data-data dekat ini dengan menggunakan sistem SSDM itu. Adakah berapa kes, masa ataupun perkara yang mereka lakukan. Selain itu, perangai fraud BRI ini adalah memainkan peranan penting dalam program ini. Sebab laporan yang kami dapat daripada sistem SSDM ini
kami akan masukkan dalam Fort BRI sekolah saya. Dan saya ada satu slide-nya untuk masuknya. Dia ada Ogos, dia akan kita ada lambang web lah, ada website dia ni dekat Fort BRI. Sini siap. Okey, maksudnya kita ada laporan SSDM. Kita akan buat Januari, Februari, March, April, Mei, Jun dengan Julai. Dan sampai setakat ni kita sampai Julai je. Sebab Ogos tu laporan belum menunjukkan lagi. Yang ni laporan kan saya. Laporan amalan baik dalam sistem SDM masuk dalam Fort BRI untuk memberi motivasi kepada murid supaya mereka dapat menyemak amalan baiknya dan seterusnya mewujudkan lebih banyak amalan yang baik pada masa akan datang. Kita nak mendidikkan anak murid kita, dia buat amalan baik ni sebagai biasa je, yang sepatutnya mereka lakukan. Contohnya jaga kebersihan. Kita bagi sekali amalan baik ke 2 kali mendorong mereka, mereka akan jadi biasa. Maksudnya gunting kuku. Kemungkinan murid ni minggu ni dia tak gunting, tapi selama makin kita mendorong dia, sebagainya kita macam membimbingkan mereka bahawa gunting kuku tu adalah sikap amalan baik yang biasanya anda kena didik dalam diri sendiri. Biasakan. Lepas tu ibu bapa juga dapat mengetahui kelakuan amalan baik anak-anak mereka melalui Fort BRI. Okay, ibu bapa mereka boleh masuk Fort BRI dan melihat adakah anak-anak mereka melakukan amalan baik. Ini kita punya laporan lah. Maksudnya kita akan masuk. Ibu bapa boleh masuk Fort BRI dan mereka dapat masuk dan melihat. Dalamnya ada catat-catat masa, nama, kelas dan bila mereka lakukan amalan baik. Okey. Penghargaan program amalan baik ini, kita ada menjalankan satu pertandingan pemilihan murid bersikap amalan baik. Okey. Macam mana kita melaksanakan program ini adalah calon yang memperolehi peratus tertinggi yang ditentukan oleh sistem SDM yang layak dipilih sebagai calon amalan baik. Dalam sistem SDM ni, dia akan mewujudkan sesiapa tu dia ada itu kes amalan baik yang paling tinggi. Kita di sana kita dapatlah maklumat siapa yang bersikap amalannya sangat baiklah anak murid kita. Okey, calon yang telah dipilih sebagai murid amalan baik akan diberikan CJ penghargaan. Kita punya kos rendah je. Kita hanya memberi itu CJ penghargaan sahaja. Dan pemilihan calon amalan baik hanya dilakukan sebanyak 2 kali setahun. Okey. SSDM amalan baik ni dia mengukuhkan khasiat. Okey, manakala murid-murid yang baik akan digalakkan untuk mencapai status khasiat amat baik dan terpuji. Dalam sistem tu, kalau anak murid kita dia melakukan lebih banyak amalan baik, dia punya kategori dia akan berubah. Okey, dia akan lari dari baik ke cemerlang serta masuk terpuji. Yang ni dalam sistem ni dia akan menunjukkan. Kalau cikgu tahulah, cikgu Rizfi dia akan laporkan prestasi sasial ni, dia akan wujudlah terpuji, amal baik atau baik daripada sini. So biasanya guru pendidikan moral dia nak bagikan kelakuan anak murid kan, dia juga boleh mendapatkan data daripada sini dan berilah itu penasihat ke apa. Yang ni adalah CJ yang sekolah kami bagi kepada anak-anak murid yang dapat sikap amalan baik yang kategorinya di baik punya, amat baik atau terpuji punya. Yang ni kita yang bagi. Sebab kita program ni, sekolah kami hanya mula-mula melaksanakan pada tahun ini saja. So kita ambil masa antara 5 bulan saja. So anak murid ni sedang dalam perjalanan yang biasa, nak biasa.
nak biasakan program ni, so kita dapat terpuji tu sikit je. Hanya kita dapat 5 orang anak murid, dan 5 orang anak murid ni dia daripada tahun yang berlainan. So lepas tu dapatlah keputusan daripada sistem SSDM ni, saya pun mengadakan satu pertandingan pemilihan calon amalan baik ni, dan laporan ni saya masuk dalam kita punya Frog Piawi sekolah saya. Dan dengan paparkan keputusan-keputusan ini, anak murid sekolah SJKC Meimau, mereka akan membuat undi dengan menggunakan sistem Frog. Yang Frog tu memilih calon yang mereka suka, yang maksudnya dapat menunjukkan amalan baik siapa tu, mereka boleh membuat undi dekat sana. So 2 orang, sebab kita menjalankan hanya 2 orang anak murid 5 bulan tu, hanya 2 orang anak murid dalam kategori terpuji saja. So kita pun keluarkan ni 2 orang anak murid punya gambar dengan nama serta dia punya tahun. Kita membuat pengundian. Okay, pengundian kali kedua melibatkan kali kedua ni melibatkan semua warga sekolah. Maksudnya cikgu pun kena undi, GPK, semua guru besar serta saya pun kena menjalankan dengan anak murid menjalankan pengundian ni. Dan CJ dan piala akan diberikan kepada murid yang terpilih sebagai murid amalan baik. So yang ni kita adalah 2 orang anak murid ni, dia dapat dalam peringkat dalam menunjukkan keputusan daripada sistem SDAM. Mereka adalah peringkat terpuji. So maksudnya kita pun membuat keluarkan data pamerkan keputusan ini dalam formulir sekolah dan memudahkan anak murid kita membuat undi dekat sini. So terlibatlah anak murid, dia tengoklah sesiapa yang rasanya calonnya lebih baik, sikapnya lebih baik, dia pun buat undi. Ni guru besar saya menjalankan pengundian dengan saya punya cikgu-cikgu. Yang ni yang kita pilih bulan 6, yang ni akhirnya dapatlah keputusan dekat sini. So yang kedua-dua ni anak murid yang dapat undi pengundiannya yang tinggi tu, kita akan bagikan dia CJ dengan piala lah. Yang ni akhirnya keputusan anak murid saya ni yang terdapat. Okey, pencapaian program amalan baik. Program ini mengutamakan amalan baik sebagai proses pembentukan khasiat. Murid-murid akan digalakkan melakukan amalan baik untuk meningkatkan status khasiat diri. Dengan memupukkan amalan baik ini, diharap dapat mengawal kecenderungan murid-murid melakukan kesalahan disiplin dari semasa ke semasa. So, semua warga sekolah SJKC Meimau bersatu padu, bekerjasama dan bertanggungjawab untuk memelihara disiplin sekolah. Okay, semua guru bertanggungjawab lah untuk memastikan murid-murid mempamerkan disiplin yang tertinggi. Okay, yang ni lah murid-murid yang menunjukkan kelakuan amanah baik. Kita ada sikit video. Video ni curi-curi video dia sengaja je. Bukan sengaja. So dia betul-betul dia laku saya curi video. Yang ni sebab anak murid ni dia makan, dia potongkan rantai, dia sendiri yang melakukan sikap. Yang ni kedua. Dia lepas dia makan, dia sendiri yang membersihkan dia punya meja. So anak murid ini, cikgu yang nampak tu, dia bagilah amalan baik dalam sistem SSDM. Yang ni. Lepas tu penambah baik program amalan baik ni berdasarkan laporan analisis sistem SSDM ni. Dan yang ni sekolah membuat bulan Mei hingga 31 tu sebab saya nak buat laporan. So saya dapat bahawa sekolah saya, anak murid-murid ni dapat terpuji dekat peringkat hanya 5 orang saja.
Lepas tu analisis murid melaksanakan amalan baik mengikut 8 kategori ini, saya nampak dia punya kebaikan dengan keburukan dia. So maksudnya menzahirkan mana-mana amalan baik ada 68 kes. Dan terdapat jugalah membantu melaksanakan kerja-kerja landscape tanah tu tak ke. So kita pun dekat ini, dekat laporan yang menunjukkan ni, kita pun membuat penambahan baik. So sekolah kami juga mengadakan satu program membantu melaksanakan kerja-kerja taman. So anak-anak murid itu melibat dalam program ini. So sekarang suasana sekolah saya memang bersih lah, bersih dan ceria. Yang ni mereka seronok melibatkan diri mereka dalam program ni. Dan habislah tahniah kepada anak-anak murid ni. Dan lepas tu kita juga ada satu program lagi, maksudnya program derma pasu bunga. Program derma pasu bunga ni kita ada satu mesyuarat dengan yang ni adalah kita punya wakil PIBG. Mereka terlibat dalam program ini, berbincang dengan saya punya GBKM dan GBK dan guru besar saya. Mereka berbincang macam mana nak menorong atau menyuruh anak itu ibu bapa sukarela mendermakan pasu bunga kepada sekolah saya. Sebab sekolah saya ni pasu bunga memang kurang. So kita perlukan pasu bunga untuk menghiaskan. So dengan ni adalah kita mendorong, adalah anak-anak murid bawakan pasu bunga datang ke sekolah untuk menghiaskan sekolah-sekolah. Yang ni mereka. Lepas tu sebab program pasu bunga tu ada kelemahan dia tu. Tak semua ibu bapa nak sukarela nak mendermakan pasu bunga kan. So panitia pendidikan moral dan panitia RBT melibat dalam program ni. Mereka menjalankan program-program, maksudnya jaga anak pasu bunga ataupun program-program berbina itu mereka bentuk pasu bunga tu. Yang ni kita punya hasil dalam 3 minggu ni. Anak murid kita mendermakan pasu bunga ni. Okey, yang ni kita punya kos lah. Kos kita rendah, hanya ada sijil dengan piala saja. Yang ni lepas tu sampai bulan Januari hingga bulan 8 ni kita dapatlah keputusan. Maksudnya terpuji ni dari 5 orang kita nampak dia sudah meningkat kepada 17 orang. Lepas tu membantu pelaksanaan kerja-kerja landscape taman tu dari kosong kita naik kepada 30. Maksudnya adalah peningkatan dekat sana. Dan kerja-kerja mengecat menyertai aktiviti luar di bawah bimbingan counseling juga ada meningkat. Maksudnya sekolah kita dapat menjalankan kita punya kelemahan, kita buat perubahan. Ini maksudnya kekurangan kes. Okey, sekian, terima kasih. Okey, tahniah atas pertanyaan tadi. Boleh tahu berapa ramai bilangan guru di SJKC Menengok? 25, termasuk guru besar. Boleh tak paparkan laporan guru-guru yang Boleh. Okey, maknanya semua guru terlibat lah. Semua guru terlibat, terutama GB saya pun terlibat. Dia memang sokong dengan program ini. Sebab sekolah kita biasanya hanya merekodkan kesalahan saja, tapi environment maksudnya kelihatan negatif. So biarlah kita mendidik anak murid kita berfikiran positif sikit. You buat baik, kita rekod. You buat baik, kita rekod. Dan kebiasaannya mereka akan terasa lah, maksudnya buat baik tu saya yang perlunya, hal yang perlu, hal yang biasa. Maksudnya jaga kebersihan, rambut, gunting kuku tu. Semakin kita sekarang mendidik, mereka dah biasa macam ni, saya kena gunting kuku.
Dia perasaan dia daripada diri sendiri lah. Dia nampak orang luar ke, dia akan say hi, morning, macam tu. Biasa, dia akan lakukan perkara ni dengan biasa lah. Maknanya saya tadi semua guru terlibat tak ada guru yang tak. Biasanya selepas 1 bulan saya akan hafal kes ini. Yang cikgu tu dia akan terasa, adakah saya berkomunikasi dengan anak murid saya? Sebab biasanya jikalau cikgu dia kekurangan kes dekat sini, dia akan perasan, adakah saya punya anak murid mesra dengan saya? Sebab kalau mesra memang banyak kes. Yang tu. Okay, tahniah. Yang kedua, program ini digabungkan antara SSDM dengan Fort Riawi. Macam mana dengan KPI Fort WNE? Dan sebab kata ibu bapa pun boleh akses kan? Adakah ibu bapa dia terlibat dengan sekarang sekolah saya, sebab program ini baru melaksanakan. Ibu bapa kalau nak masuk melihat data-data dekat sini kan, data-data laporan SSDM, dia menggunakan ID anak murid, anak mereka. So kemungkinan masa yang akan datang, kemungkinan kita akan kemukakan satu ID untuk parents punya. So sekarang dekat proses belum lagi lah, tapi sudah, dan saya pihak unit disiplin sekolah ada berbincang dengan cikgu Prof. Riawi sekolah saya. Kemungkinan masa akan datang kita akan mengadakan satu ID untuk ibu bapa masuk dalam Prof. Riawi. Setakat ni KPI WNE sekolah kan? Capai KPI tak? Capai. Ada Prof. Kes. Terima kasih Dio. Dekat dalam ni cikgu ada katakan pelaksanaan program ni adalah melalui ibu bapa dapat mengetahui respons kita. Macam mana statement ibu bapa ni dapat mengetahui kelakuan amalan baik anak-anak? Boleh. Paparkan dengan itu laporan. Ini kena masuk dengan password saya lah. Okay, masuk sikit. Maksud saya adalah bila dalam sistem online ni sebab SSDM hanya guru disiplin saja yang nampak semua keputusan. So anak murid tak tahu. Kat sini tak, kalau cikgu punya ni lah pelaksanaan ni. Itulah saya kena download daripada SSDM. Dan letak di Prof. Riawi. Jadi kita tu yang tadi yang saya maksudkan tadi adalah macam mana cikgu tahu yang mak bapak tu tengok benda tu. Tak ada Tak ada, yang tu kita dorong je, belum nampak. Maknanya kat sini memang mak bapak tak nampak lah. Kita ada beritahu, tapi mereka terlibat ke tak terlibat dekat sistem ni belum nampak ada data lagi. Tapi kemungkinan kita ada kita nampak notification saja siapa anak murid yang menggunakan. Dekat sistem kalau anak murid masuk dalam Fort Riawi, sini notification dia akan keluar sesiapa, dia akan tahulah sesiapa tu je. Dan data tu nak tahu itu cikgu Fort Riawi kita. Maknanya pernyataan ibu bapa juga dapat mengetahui ini tak berlaku lah. Tak nampak dekat sini. Tapi dia terlibat dengan mendermakan pasu bunga. Sepanjang melaksanakan program dia ada masalah? Sampai setakat ni, selain daripada derma pasu bunga tu, okey. Sebab sekolah bernasib baiklah, cikgu-cikgu saya ni mereka bersetuju dan melakukan sukarela. So ada punya cikgu, dia kadang-kadang 1 bulan tu, dia 1 minggu tu, dia lebih daripada 2 kes dia boleh dimasukkan. Dia tengok anak murid mesra dengan mereka. Dan dekat sini, kita pun ada memberitahu kepada cikgu-cikgu, tengoklah sesiapa anak murid, kadang-kadang ada punya anak murid, dia kurang aktif tak? So dekat sini dia masuk, dia tahu. Sebab dekat sekolah kita ada tanda, kita ada gunakan tanda nama. Tanda nama tu letak dekat meja komputer kita. Siapa yang masuk anak murid, dia tanda dekat sana.
So maksudnya tanda dengan tarikh saja. Siapa tu yang masuk, tak ada lah. Dia tanya dekat senarai nama tu, adakah maksudnya 27 hari bulan 8 Ali kena 1 kali. So dekat sini kita pun boleh dapat sesiapa anak murid selalunya aktif dan selalunya tak aktif dan tak menunjukkan amal baik. Cikgu-cikgu yang nampak ni dia akan menorong orang anak murid yang lemah dekat tu. Sebab buku tu tak bawa, buku tu kat sekolah. Kita ada buat tanda macam tu. So dekat sana saya badan disiplin sekolah pun nampak mana seorang anak murid tu